Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khair khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk kita sama-sama berkongsi kegembiraan, untuk kita sama-sama berkongsi kebaikan. Kita ingat pesanan Nabi SAW, di mana Nabi SAW mendoakan rahmat kepada orang-orang yang menjadi mafatih, kunci-kunci kepada pintu kebaikan. Okay. Kita manusia, hatta dalam ayat-ayat yang kita akan baca nanti, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada manusia ni dua jalan depan dia. Lalu ada orang-orang yang jadi mafatihun lil khair, maghaliqun lisyarr. Dia jadi kunci-kunci, pembuka-pembuka pintu kepada pintu-pintu kebaikan, dan dia jadi kunci, tapi kunci sebagai penutup kepada pintu-pintu keburukan. Dan ada manusia-manusia yang menjadi mafatihun lisyarri maghaliqun lil khair, jadi kunci-kunci pembuka kepada pintu-pintu keburukan dan menjadi penutup, kunci yang mengunci pintu-pintu kebaikan. Lalu selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada kita jalan-jalan kepada kebaikan, maka kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala masih inginkan kebaikan kepada kita. Lalu sentiasalah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tetapkan diri kita. Allah jadikan kita mustaqim, bukan hanya betul ikut petunjuk apa yang Allah Taala bagi, apa yang Nabi SAW bagi, tapi mustaqim dalam erti kata kita kekal dalam apa yang kita lakukan dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sayang dan rugi apabila Allah Ta'ala buka ruang kepada kita, Allah Ta'ala datangkan kita Ramadan, Allah datangkan kita 10 malam terakhir Ramadan, Allah datangkan kita dengan malam-malam yang ganjil, Allah datangkan kita dengan malam Lailatul Qadar, tapi akhirnya kita keluar, idan salakha Ramadan falam yughfar lah. Nabi SAW beritahu, raghima anfu mri'in, celakalah, rugilah, binasalah manusia-manusia yang mana Allah Ta'ala bagi ruang kepada dia untuk masuk dalam Ramadan, thumman salakha minhu falam yughfar lah. Kemudian Ramadan berlalu pergi, meninggalkan dia, tetapi keampunan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan di dalamnya, pembebasan daripada api neraka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sertakan di dalam bulan Ramadan, tidak dapat dicapai olehnya. Lalu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita apabila sampai di penghujung ni, kita rasa tenang, kita rasa relax lain macam. So kita dah tinggalkan, mula slow, baca Al-Quran kita slow, ibadah kita slow, qiyamul lail kita slow. Tapi al-ibrah bil khawatim, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal kita itu ditentukan oleh penghujungnya. Ada orang yang beramal dengan amal ahli syurga sepanjang hayat dia, sehingga pada hujungnya yasbiqu alaihi alkitab, kata Nabi SAW, fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kemudian pada penghujungnya dia mula bermalas-malas, dia mula menunjukkan tidak semangatnya, himmah dia jadi lemah. Lalu akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, lalu kemudian tempatnya di dalam neraka. Dan ada orang lain pula yang kehidupan dia penuh dengan benda-benda maksiat dan dosa, tapi kemudian dia di penghujung hayatnya dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian fayasbiqu alaihi alkitab, kata Nabi, fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhulaha. Dan hasilnya dia beramal dengan amal ahli syurga, dan seterusnya dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penghujung inilah yang akan menentukan siapa kita sebenarnya. Awal-awal masuk kita semangat, tapi penghujung yang akan mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Adakah kita benar-benar beribadah ikhlas kerana Allah Ta'ala, ataupun kita menjadi hamba hanya kepada Ramadan, ataupun siapa sebenarnya kita, tentukan pada penghujung Ramadan al-Mubarak. Lalu insya-Allah pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan berkongsi lagi, meneruskan perkongsian kita, di mana kita dah selesai daripada surah Al-Fajr. Kita akan masuk pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Balad. Okey, surah Al-Balad. Lalu sebelum kita cerita lebih lanjut tentang surah Al-Balad,
Seperti biasa, kita baca dulu surah Al-Balad. Okey. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Baca sekali lagi ayat ni. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, itu surah Al-Balad. Okay. Dan kenapa kita baca setiap kali sebelum kita tadabbur? Kerana dalam keadaan apa sekalipun kita nak cuba, memang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni untuk kita tadabbur, untuk kita faham makna supaya kita boleh hayati dan kita boleh beramal. Tetapi tidak ada kalam yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih memberi kesan melainkan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Sehebat mana kita terang, sehebat mana ustaz mana terang, syekh mana terang, doktor mana terang, profesor mana terang, tetap tak sama dengan kita baca kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Sebab itulah tak kira dalam apa juga keadaan kita ni pengkaji tafsir ke, kita pengkaji qiraat ke, kita pengkaji benda-benda berkaitan dengan Al-Quran, maka jangan lupa untuk baca Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala sebut awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Cukuplah pada manusia Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk dibacakan. Al-Quran ni dia dah bagi kesan dengan hanya membacanya sahaja. Baik, perbincangan kita, perkongsian kita pada hari ini adalah berkenaan dengan surah Al-Balad. Okay. Surah ini sama macam surah Al-Fajr, tidak ada riwayat datang daripada Nabi SAW ataupun daripada kalam para sahabat yang menceritakan adanya surah nama surah Al-Balad. Tak ada. Jadi nama ni dapat daripada mana? Daripada penulis-penulis mushaf. Apabila zaman Uthman bin Affan, maka mushaf ini dikumpulkan dan surah-surah ditulis nama pada surah-surah tersebut. Ada 114 surah dan ditulis nama pada setiap surah. Lalu apabila sampai pada Al-Balad, sampai pada surah ini, maka tengok ceritanya pada permulaan surah ini diceritakan tentang Al-Balad. Apa dia Al-Balad kita akan tengok nanti. Lalu dinamakan surah ini dengan nama Al-Balad. Dan begitulah
daripada dulu sampai sekarang namanya Al-Balad. Walaupun ada sebahagian daripada penulis-penulis hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang menamakan surah ini dengan la uqsimu bihadzal balad. Okey. Tapi untuk kita bagi penerangan ataupun kita nak bagi isyarat kepada orang-orang tertentu, maka sebaiknya kita guna nama yang pendek. Okey, kalau contoh nama kita, nama saya contoh Muhammad Uzair bin Muhammad Zaid. Contoh panjang nama, lalu bila kita nak sebut Ustaz Uzair contohnya, pendek. So kita nak bila orang sebut Uzair, orang kenal siapa dia. Tanpa perlu sebut nama. Maka walaupun ada nama yang la uqsimu bihadzal balad, tapi kalau untuk kita bagi nama surah, untuk kita tunjuk ini surah tersebut, maka gunakan nama yang pendek. Dengan syarat nama tu baiklah. Jangan nama pendek tapi nama tak baik. Contoh macam dia ada nama-nama pendek macam Abdullah. Kan Abdullah nama sedap kan. Kita pun panggil dia Dollah. Kalau salah sebut sekali Dollah. Dollah maksud dia sesat. So walaupun pendek tapi nama tak bagus. So kalau kita nak pendekkan pun pastikan nama yang kita sebut tu nama yang bagus. Okey. Lalu nama surah ni adalah ijtihad. Walaupun ijtihad tapi ia sudah jadi ijma' para sahabat. Para sahabat semua mengenali surah ini dengan nama surah Al-Balad. Maka apabila berlaku ijma', maka kita terima dia dah jadi daripada ijtihad dia berpindah kepada tauqifi. Dia berpindah kepada benda yang kita kena pegang. Okey, asalnya ijtihad tak ada nama, tapi kemudiannya apabila disepakati oleh satu kelompok orang Islam yang duduk pada satu zaman, maka kita pegang dengan benda tu. Okey. Adapun berkenaan dengan surah ini, surah Al-Balad adalah surah Makkiyah, antara surah-surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan surah Al-Balad ada 20 ayat. Surah Al-Balad ada 20 ayat dan tidak ada fadilat khusus yang datang berkenaan dengan surah Al-Balad. Kalau ada, maka ia bukan hanya dhaif, tetapi ia adalah hadis palsu, riwayat palsu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan datang daripada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau siapa yang hafal Al-Baiquniyah contohnya, maka hadis maudhu' ni adalah al-kadhibu al-mukhtaliqu al-masnu'u al-mansubu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa dia hadis maudhu'? Apa dia riwayat maudhu'? Al-kadhib, pembohongan, mukhtaliq yang direka, al-masnu' yang dicipta, yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So antara riwayat yang dinisbahkan palsu, riwayat palsu yang dinisbahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan surah ini, kalaulah siapa dapat jumpa, maka kita kata kaedah dia tidak ada, yang ada semua palsu belaka. Antaranya adalah siapa yang baca surah Al-Balad, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keamanan kepadanya daripada min ghadabihi yaumal qiyamah. Okey, Allah Taala ada kemurkaan pada hari kiamat. So siapa yang nak selamat daripada kemurkaan Allah Taala, maka bacalah surah Al-Balad. Benda yang menarik, offer yang menarik, tapi sayangnya ia adalah palsu. Okey, maka bila palsu tak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, surah ini surah Al-Balad, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Balad ni maksud dia negara, balada. Maksudnya balada tu bukannya irama lagu, okey, tapi balad, satu negara, satu tempat ataupun negara. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan sumpah, la uqsimu bihadzal balad. Okey, la uqsimu bihadzal balad. Okey, perkataan la uqsimu tidak boleh dibaca asing. Tidak boleh dibaca asing, sebab kalau kita baca asing, la tu dia akan jadi tidak, kan? La kalau kita tanya orang hal, maka dia akan jawab ya atau tidak, ya, na'am, tidak, la. Okay. So la maksud dia tidak dalam bahasa Arab. Okay. Tidak sama ada kalau kita kata menafikan, saya tak buat, la af'al, ataupun kalau kita nak perintah orang jangan buat, la taf'al. Semua membawa maksud tidak. Tapi apabila la disertai dengan uqsim, maka dia dibaca sekali. La uqsim adalah satu perkataan, di mana la di sini bukan membawa maksud tidak, tetapi membawa maksud taukid.
Membawa maksud taukid, membawa maksud aku benar-benar bersumpah. Okey. So dapat daripada mana? Sebab asal la bahasa Arab ni tidak. Tapi bila kita nak berbicara tentang bahasa Arab, maka biasakan diri kita duduk dengan orang-orang Arab. Duduk dengan orang-orang Arab, lalu bila kita duduk dengan orang-orang Arab, kita akan dengar penggunaan perkataan. Yang mana kalau kita pecahkan perkataan tu ataupun kita cuba nak memahami perkataan tu, kita tak dapat nak faham. Tapi ia adalah penggunaan orang-orang Arab. Okey. Antaranya bila orang Arab kata la uqsim, maksudnya aku benar-benar bersumpah, bukannya aku tidak bersumpah. Okey. Dia sama macam, ada yang lagi pelik sebenarnya. Contoh, apabila dalam Al-Quran ataupun dalam kalau kita belajar tentang talak, contohnya cerai kan, antara lafaz-lafaz cerai yang diucapkan, antaranya biasa kita dengar anti talik, aku ceraikan kamu, ataupun itu sebab lafaz talak ni dia ada lafaz talak yang sarih, lafaz kinayah. Okey, yang sarih ni anti talik, kamu ni aku ceraikan kamu. So itu lafaz yang jelas dan nyata dia ceraikan pasangan dia. Ada lafaz yang kinayah, kamu baliklah rumah parent kamu, kamu baliklah rumah mak bapak kamu. So tu lafaz kinayah yang mana kita kena tanya, apa maksud kamu balik rumah parent kamu? Maksudnya nak suruh dia bercuti ke, balik rumah parent ke, ataupun nak ceraikan dia? So tu lafaz kinayah. Dan ada lafaz yang digunakan Arab sahaja. Yang ni kena tahu. Ada lafaz yang digunakan Arab sahaja, yang mana dalam hukum fiqah kita namakan dia sebagai zihar. Orang pernah dengar pasal zihar kan? So zihar ni adalah satu bentuk talak dalam bahasa yang kita tak nampak. Macam mana ada orang boleh sebut pasal zihar? Apa dia zihar ni? Zihar ni apabila seseorang menyamakan isteri dia dengan belakang ibu dia, dengan ayat anti alayya ka zahri ummi. Okey, orang Arab bila dia sebut anti alayya ka zahri ummi, belakang kamu sama macam belakang ibu aku, itu adalah lafaz talak. Okey, walau bagaimanapun hari ni mana ada orang guna lafaz talak tu. Orang tak guna lafaz talak tu. Kemungkinan ada sebahagian tempat dekat Arab ni dia masih guna lagi. Tapi secara umumnya tidak ada orang guna lafaz tu. Tapi bila kita kata belakang kamu sama macam belakang makku, itu adalah lafaz talak. Itu lafaz berpisah yang mana akan jadi sekiranya tidak dibayar kafarah. Okey, mana kalau kita bayar kafarah maka talak tu tak jadi. Terpisah tu tak jadi. Okey, so dari mana datang kita tahu bahawa ini lafaz talak? Apabila kita duduk dengan orang-orang Arab. Baru kita nampak, oh ini lafaz talak rupanya. Okey, macam tu juga bila kita sebut la uqsim, maksud dia aku benar-benar bersumpah, bukan maksudnya tidak aku bersumpah. Okey, la uqsim, Allah Taala kata la uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar bersumpah dengan bihadzal balad, dengan al-balad. Hadza ini al-balad, negara ini. Okey. So persoalan dia, al-balad, apa yang Allah Taala maksudkan dengan al-balad dekat sini? Okey. Bila Allah Taala maksudkan negara ataupun tempat tinggal, tempat menetap seseorang, so banyak yang boleh datang pada kita. Tetapi biar kita sebut kan, apabila Allah Ta'ala datangkan satu perkataan dengan alif lam, okay, dengan alif lam, maka kita tahu Allah Ta'ala inginkan sesuatu yang spesifik. Walaupun ada pandangan, walaupun ada makna lain, yang mana al-balad ni maksudnya semua negara. Tapi bila Allah Ta'ala nak bersumpah, Allah Ta'ala tak bersumpah dengan semua negara. Allah Ta'ala bersumpah dengan negara tertentu, tempat tinggal tertentu. So, negara mana yang Allah Ta'ala sumpah ini? La uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan negara ini, iaitu negara wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, yakni Nabi SAW, hillun mawjudun muqimun bihadzal balad. Negara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudkan di sini adalah negara yang menjadi tempat tinggal Nabi SAW. Tempat Nabi dibangkitkan dan Nabi SAW tinggal di negara ini. Apa nama negara ini? Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad. Kerana surah ini turun di Makkah Al-Mukarramah, maka tak mungkin kita kata Allah Ta'ala maksudkan Madinah Al-Munawwarah. Okey? Allah Ta'ala maksudkan al-balad dekat sini adalah balad yang
tempat Nabi sedang tinggal di kawasan tu pada waktu tu, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Bahkan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala cerita tentang Makkah dan Allah Ta'ala namakan ia sebagai balad. Contoh, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Ta'ala kata surah At-Tin adalah surah Makkiyah, dan Allah Ta'ala kata wa hadzal baladil amin, negara ini. Dan Allah Ta'ala namakan Makkah sebagai Al-Balad. Begitu juga dalam doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, ij'al hadzal balada amina, jadikan negara ini, balad ini. So bila datang perkataan balad, maksud dia Makkah Al-Mukarramah. Okay. Wa anta hillum bihadzal balad. Lalu antara bukti yang kita kata bahawa balad, al-balad yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya, maka balad ini maksudnya Makkah Al-Mukarramah. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan nama yang agung dan hebat, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebab tu Makkah ni dia ada kelebihan berbanding dengan tempat-tempat lain. Walaupun Nabi, kerajaan Islam terbina di Madinah Al-Munawwarah, walaupun ada kiblat pertama orang Islam iaitu di Masjidil Aqsa di Palestin, tapi Makkah ni ada kedudukannya tersendiri. Sampaikan hebatnya benda yang ada dekat Mekah, bukan hanya pahala kita dapat apabila kita berada di Mekah, solat dekat Masjidil Haram dapat 100,000 dan ganjaran-ganjaran lain yang ada, tapi pada masa yang sama kita kena ingat bahawa dosa yang kita buat dekat Makkah Al-Mukarramah juga digandakan. Seperti mana pahala kita digandakan, dosa kita digandakan. Dan lebih dahsyat daripada itu, dosa kita dikira hanya dengan keinginan, kecenderungan, belum buat lagi, niat, baru niat dan kecenderungan. Allah Subhanahu wa taala kata, wa may yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang ada ilhad, ilhad ni tahu liang lahat kan? Liang lahat ni maksudnya kita gali kubur, kemudian ada satu kawasan yang ke tepi sikit, sampai bawah ada ke tepi sikit, itu lahat. Lahada maksud dia sengit, dia ke tepi, daripada jalan lurus tiba-tiba dia ke tepi, itu lahat. Maksudnya dalam diri kita ada, kita datang ke Makkah Al-Mukarramah dengan tujuan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia menyengit sikit. Wa may yurid fihi bi ilhadim bi zulmin. Dan menyengit tu ke arah apa? Ke arah zulm, ke arah nak melakukan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah. Baru kecenderungan je. Kecenderungan je nak pergi buat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah bagi azab, nudhiqhu min azabin alim. Dan para ulama kata, mana-mana perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tahdid, Allah Taala bagi ancaman untuk azab ataupun laknat ataupun kemurkaan, maka ia adalah dosa besar. Lalu niat untuk buat maksiat di Makkah Al-Mukarramah adalah satu dosa besar. Okey. Wa anta hillum bihadzal balad. Antara makna lain bagi perkataan hillun adalah halal. Hillun halalun. Okey, benda halal. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ketika Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarramah, umat Islam, orang-orang Islam pada waktu itu bukan golongan yang memerintah Mekah, bukan golongan yang menguasai Mekah, tapi mereka adalah muttahadin, orang yang dipijak, yang diancam, yang diseksa. Jadi golongan yang ditindas di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak memberi khabar gembira kepada orang Islam. Nak beri busyra, satu kegembiraan. Lalu Allah Ta'ala kata, wa anta hillum bihadzal balad. Wahai Muhammad, sampai satu ketika nanti Makkah ini akan jadi halal bagi kamu. Maksudnya kamu boleh buat apa yang kamu nak dekat dalam Makkah Al-Mukarramah. So pada ketika tu Nabi SAW tak boleh nak buat apa, nak berdakwah kena tentang dengan orang kafir Quraisy, nak sebarkan Islam, ada ancaman-ancaman, hatta ancaman bunuh pada Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kegembiraan kepada Nabi dan nak bagi kegembiraan kepada sahabat-sahabat Nabi bahawa akan ada satu masa bumi ini jadi halal pada kamu, dalam erti kata halal untuk kamu buat apa yang kamu nak buat. Kamu nak dakwah, nak ajak orang pada Islam, ajak orang pada Islam. Kamu nak hancurkan berhala-berhala, tak boleh tengok berhala di sekitar Kaabah, kamu akan dapat hancurkan berhala di sekitar Kaabah. Kamu nak makan, kamu nak minum, kamu bebas buat apa saja. Akan datang satu masa
Bahkan ada sebahagian daripada para mufassir yang mengatakan bahawa wa anta hillum bihadzal balad, di mana asal negara Makkah Al-Mukarramah ni adalah baladul amin, maksudnya yang tenang, aman. Negara yang tenang dan aman. Maksudnya tidak boleh ada peperangan dan pertumpahan darah berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Lalu diharamkan untuk menumpahkan darah di Makkah Al-Mukarramah. Hatta pada hari ini pun kalau ada orang buat kesalahan-kesalahan yang membolehkan darah ditumpahkan, seperti mana membunuh contohnya, maka hukuman akan dilakukan di luar kota Makkah Al-Mukarramah, kerana nak jaga kehormatan baladul amin ataupun al-baladul haram ini, negara yang tempat yang aman, yang tenteram. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk dalam Makkah Al-Mukarramah maka dia akan rasa aman dan tenteram, sebab kita tak boleh ganggu dia, tak boleh tumpahkan darah di dalam Makkah Al-Mukarramah ini. Lalu oleh kerana tidak boleh berlaku pertumpahan darah, maka sebahagian mufassir mengatakan Allah Ta'ala beri isyarat bahawa Allah Ta'ala membenarkan hanya untuk Nabi SAW. Ketika mana? Ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, maka ada sebahagian orang kafir Quraisy yang cuba untuk lawan Nabi SAW, untuk halang Nabi daripada masuk Makkah Al-Mukarramah. Maka berlakulah peperangan. Lalu bagaimana boleh berlaku peperangan dalam Makkah Al-Mukarramah, sedangkan Makkah ni tempat yang suci, tempat yang mulia? Bagaimana boleh berlaku benda yang boleh membawa kepada pertumpahan darah? Maka ramai daripada ahli ilmu yang menggunakan ayat ini, wa anta hillum bihadzal balad, di mana Allah Taala telah memberi keizinan kepada Nabi SAW, hanya Nabi sahaja dan pada waktu spesifik sahaja, iaitu pada pembukaan kota Mekah. Waktu lain tidak boleh ada pertumpahan darah berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Pertumpahan darah yang dilakukan secara sengaja tidak boleh di dalam Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu halal wahai Muhammad, akan ada masanya kamu halal untuk buat apa sahaja dalam Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika mana pembukaan kota Mekah dan ada orang yang menghalang kamu daripada masuk Makkah Al-Mukarramah, maka pada waktu ini sahaja Allah Ta'ala benarkan Nabi untuk tumpahkan darah di Makkah Al-Mukarramah. Okey. Wa walidin wa ma walad, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah juga dengan wa walidin wa ma walad. Wa walidin adalah bapa, walid wama walad, dan apa yang dilahirkan. Walaupun bapa tak melahirkan, tapi kita tahu bapa ni dia ada anak, maka dia tak jadi bapa, melainkan dia jadi anak. Kalau dia tak ada anak, maka dia suami kepada isteri, dia tak jadi bapa lagi. Tapi bila dia ada anak, maka dia jadi bapa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wa walidin wama walad. Antara benda yang Allah Ta'ala sumpah adalah hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan bapa ataupun anak dengan ibu dia. Ini adalah antara benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan sangat. Sebab tu ada riwayat-riwayat, ada hadis daripada Nabi SAW di mana Nabi letak selepas syirik pada Allah Ta'ala, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain. Kabair, dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kamu derhaka pada kedua ibu bapa kamu. Sebab tidak ada manusia yang lebih berjasa setelah Allah Ta'ala, setelah Nabi SAW. Selepas itu datanglah ibu bapa kamu. So, hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan ibu bapa ni adalah satu hubungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang merosakkan hubungan, siapa yang memutuskan hubungan, siapa yang mencemarkan hubungan antara sama ada dia mencemarkan sendiri, dia sebagai anak dia rosakkan hubungan dengan ibu atau bapa dia, dia sebagai bapa dia cemarkan hubungan dengan anak dia, dia sebagai ibu dia cemarkan hubungan dengan anak dia, ataupun ada orang luar yang cuba merosakkan hubungan anak beranak. So benda ini adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan hubungan kekeluargaan antara bapa ataupun ibu dengan anak, wa ma walad. Okey. Kemudian setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan Makkah Al-Mukarramah, Allah Ta'ala bersumpah dengan hubungan
ibu dan bapa dengan anak-anak, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita. Bila Allah Taala bersumpah, kita sebut Allah Taala nak cerita tentang benda besar yang penting pada manusia, yang mana manusia tolong bagi fokus pada apa yang Allah Taala nak sebutkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya kami telah jadikan manusia fi kabad. Kabad ini apa? Kabad ini dalam bahasa Arab, orang-orang Arab dia gunakan kabad ini untuk menceritakan benda yang kukuh dan kuat. Contoh kabidun nahar, kabadun nahar atau kabidun nahar. Maksudnya bila waktu matahari tu dah tegak, dah berdiri tengah hari yang terik, maka dia panggil kabidun nahar ataupun kabadun nahar. Maksudnya siang yang dah kukuh kedudukannya. Begitu juga kalau binatang yang kuat, yang kukuh, yang kita boleh bawa berjalan jauh seperti unta contohnya, maka disebutkan akbadul ibil. Bila kita nak bermusafir contohnya fi akbadul ibil, fi akbadil ibil. Naik unta cukup dah unta, tapi sebut akbad sebab nak tunjukkan bahawa kenderaan yang kita naik ni, unta yang kita naik ni kenderaan yang sangat kukuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sangat kukuh, di mana kita dah tahu bahawa Allah Taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebaik-baik takwim, bentuk dan kejadian. Itu sebaik-baik keadaan makhluk yang Allah Ta'ala cipta adalah manusia ni lah. Lalu Allah Ta'ala kata, kemudiannya Allah Ta'ala sebut sekali lagi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dengan hebat, kukuh, lengkap, sesuai. Dia letak dekat dunia ni, maka dia boleh buat apa yang benda-benda lain buat. Kalau binatang ada benda spesifik yang dia boleh buat, tapi ada benda yang dia tak boleh buat. Tumbuhan ada benda yang tumbuhan boleh buat, tapi ada benda yang manusia boleh buat apa yang haiwan buat, apa yang tumbuhan buat, dan dia ada kelebihan sendiri yang mana dia boleh menguruskan alam ini dengan benda yang Allah Ta'ala cipta pada dia. Ada makna lain untuk kabad. Kabad. Apa dia makna lain untuk kabad? Makna lain untuk kabad adalah ta'ab, masyaqqah, ana', kepenatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta manusia dengan kepenatan. Bukan Allah Ta'ala penat, tapi manusia tu sendiri penat. Daripada mula dia lahir sampai kematian dia, dia akan sentiasa hidup dengan kepenatan. Masa dia lahir mungkin dia tak perasan, dia nak keluar daripada perut mak dia pun dengan tenaga, tapi pada masa tu akal dia tak terfungsi lagi. Dia tak boleh nak fikir macam mana dia nak keluar. Kemudian bila dia dah keluar, bila dia lapar bukan boleh kenyang automatik. Dia kena pergi menyusu dengan mak dia. Nak menyusu tu penat. Penat, perlukan tenaga. Nak makan perlukan tenaga, kepenatan. Tapi pada waktu tu dia tak faham lagi, dia tak nampak lagi, dia tak boleh berfikir lagi. Tapi Allah Ta'ala kata dia kena penat. Dan kemudian bila dia nak belajar untuk berjalan, belajar untuk berdiri, ketika mana dia bayi, mana ada orang automatik lahir-lahir pun boleh berdiri? Tak ada. Mesti slow-slow, satu persatu. Dia belajar, dia jatuh, dia tergolek, kepala dia terhantuk dekat lantai. So, kepenatan. Lalu kemudian dia membesar. Dalam membesar tu dia kena makan, dia kena melakukan segala macam benda yang membolehkan dia untuk membesar dengan baik dan sempurna. Dia kena pergi belajar, dia belajar cara nak guna tangan dia, dia belajar cara nak suap makanan dalam mulut dia, dia belajar benda ni boleh makan, benda ni tak boleh makan, benda ni baik, benda ni tak baik. Dia belajar macam mana nak sayang ibu dia, macam mana nak sayang bapa dia. Semuanya memerlukan kepenatan. Tapi sebab kita tak perasan pada waktu tu, maka kita tak rasa penat. Dan kemudian apabila dia terus membesar, masuk sekolah rendah, dia kena belajar, nak masuk exam, kena buat homework, mesti ada kepenatan. Kemudian dia membesar, masuk sekolah menengah, bertambah penat dia. Kalau dulu dia hanya belajar untuk tahu je, tapi apabila masuk sekolah menengah, dia belajar untuk masa depannya. Dia terpaksa fikir sekali masa depannya macam mana. Dan kemudian apabila habis belajar, dia sambung lagi belajar di universiti. Dan pada waktu tu kepenatannya bertambah. Waktu yang dulu
sekolah menengah daripada pagi sampai tengah hari je ke, ataupun sampai pukul 3 petang. Tapi universiti duduk hari cuti pun dia kena fikir pasal assignment, dia kena fikir segala macam. Allah Ta'ala sebut fi kabad, sentiasa manusia ni dalam kepenatan. So siapa kata tak penat? Semua orang penat. Yang goyang kaki pun akan penat. Dia akan fikir juga macam mana dia nak makan, macam mana dia nak minum, macam mana dia nak kelangsungan hidup dia. Hatta orang-orang yang tidak baik pun, yang jahat pun, dia akan fikir. Dia tetap kena fikir. Nak mencuri, ingat senang ke nak mencuri? Ingat boleh masuk-masuk macam tu, curi, habis settle. Perlukan perancangan. Kena penat juga walaupun untuk mencuri. Nak berbohong, ingat senang nak berbohong. Nak berbohong kena, ni kena fikir, bukan hanya waktu tu, kena fikir masa depan. Kalau pembohongan aku ni terbongkar, macam mana nak buat? So nak buat benda jahat pun kabat, mesti penat. Setelah habis universiti, dia pergi bekerja, penat bekerja. Kemudian kalau berkahwin lagi, kalau sebelum ni tanggung diri seorang-seorang, tapi lepas berkahwin ada pasangan hidup nak kena tanggung. Lepas tu kalau ada pasangan beranak pula. So sampailah dia tua. Sampailah dia tu, hatta bila anak dah besar, kalau dia balik pada kehidupan seorang, katalah pasangan dia pergi meninggalkan dia dulu, dia tetap penat. Nak uruskan diri dia, nak fikir macam mana aku dah tua nanti. Ingatan jadi lupa, badan jadi lemah, nak berjalan pun perlukan tenaga, sampai kena ambil tongkat. Sentiasa manusia dalam kepenatan. Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Tak ada manusia yang dapat rehat, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu hasil daripada kepenatan dia tu, maka dia akan dapat banyak benda dekat dunia. Lagi banyak dia berpenat lelah, dia sendiri, ciptaan dia, Allah Ta'ala cipta dia dengan kukuh, hebat. Maksudnya dia boleh menjalankan urusan dia. Dan kemudian apabila dia berpenat lelah, okey, maksudnya dengan kejadian dia, dengan perkara-perkara yang dia ada, setiap orang ni sebenarnya dia ada kelebihan masing-masing. Kita jangan duk bandingkan kita dengan orang. Kalau kita duk bandingkan kita dengan orang, kita tak dapat nak menerokai kelebihan kita sendiri. Ada orang kelebihan dia menghafal. Dia hafal. So kita bila tengok, hebat orang ni menghafal. Lalu kita pun nak menghafal macam dia. Tapi kita hafal, tak masuk-masuk juga. Lalu selalu kita pun kata, aku ni, dia ni hebat, aku ni entah siapa makhluk cikai mana entah. Tapi dia tak tengok. Dia duk bandingkan diri dengan orang tanpa dia tengok diri dia. Kalau dia tengok diri dia akan tahu dia ada kemahiran. Sama ada kemahiran berkata-kata, kemahiran menulis perkataan. Ada orang dia pandai bercakap, tapi dia menulis buku fail. Baca buku dia, Allah, boringnya. Tapi bila dia bercakap, sedap. Ada orang bercakap tak pandai, tapi bila menulis buku, Allah, buku dia antara benda yang paling mumti', benda yang paling sedap untuk dibaca. Ada orang dia tak pandai apa-apa, tapi dia pandai masak. Kan apa nama dia, Sugu, apa nama orang yang famous dekat YouTube tu, kan, dia pandai masak. Lalu kerana benda yang itu kemahiran dia pandai masak, dan kemudian dia boleh masak dalam bahasa yang orang suka, dengan bentuk yang orang suka. So itu kemahiran dia. Dan macam setiap orang ada kemahiran masing-masing, ada kebolehan masing-masing. Sebab Allah Ta'ala dah ciptakan dia, syarat dia adalah dia kena penat. Maksud penat tu adalah dia kena penat berfikir dulu, apa keistimewaan yang ada pada aku, apa kelebihan yang ada pada aku, yang membolehkan aku ni jadi berjaya. Okey. Dan bila dia berjaya terokai, dan dia gunakan dia punya kemahiran tu, dia penat juga dalam untuk layan kepenatan dia. Dia mahir melukis, lalu dia melukis. Dia mahir menulis, lalu dia tulis buku. Dia mahir mengajar, lalu dia mengajar. So bila dia buat benda tu, maka akan datang hasil pada dia. Dia pandai untuk ayat manis ke, maka ada orang dapat kahwin 1, ada orang dapat kahwin 2, 3, lalu anak jadi banyak. Hasil daripada usaha dia, daripada kepenatan dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu, kalau kamu dengan benda yang Allah Ta'ala cipta pada kamu, dan kemudian kamu berpenatlah dalam kehidupan kamu, maka di sana kamu akan dapat hasil dia. Kamu akan dapat kekayaan, kamu akan dapat zuriat keturunan, kamu akan dapat kedudukan. Maka sebanyak mana kepenatan manusia, sebanyak itulah Allah Ta'ala akan bagi ganjaran dia semasa di dunia lagi. Ini jangan cerita akhirat lagi, semasa di dunia. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kebanyakan manusia-manusia ni, apabila dia telah dengan kepenatan dia, dan dia rasa dia yang berpenat lelah, lalu apabila dia dapat harta, dia rasa harta ni aku yang punya.
Bila dia berpenat lelah belajar dan dia dapat ilmu dan dia dapat title Profesor Madya, dia dapat title Profesor, dia dapat title Doktor, lalu dia kata, aku yang berpenat lelah untuk benda ni. Ketika mana dia berusaha, bekerja untuk dapat sampai jawatan yang tinggi, dia rasa dia yang berpenat lelah 20 tahun, 30 tahun kerja dengan kerajaan daripada starting 19 contohnya. Daripada 19 tu naik jadi sampai 54, sampai jusa khas. Dia punya naik ranking dia tu sampai dia kata aku yang berpenat lelah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan orang-orang yang dah mencapai kejayaan daripada kepenatan. Walaupun zahirnya dia penat sendiri, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi kejayaan, yang membuka pintu kejayaan kepada dia. Kerana tu Allah Taala sebut ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Bagi orang-orang yang bangga dengan keadaan diri dia, dia bangga kerana dia rasa dialah penyebab segala-galanya yang datang dalam kehidupan dia. Benda-benda baik, benda-benda hebat dalam kehidupan dia adalah punca daripada diri dia. Allah Ta'ala kata ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Adakah dia menyangka bahawa Allah Ta'ala tak boleh buat apa-apa pada dia? Adakah dia menyangka bila dia kaya Allah Ta'ala tak boleh nak tarik harta dia? Adakah dia menyangka kalau dia dapat anak yang banyak Allah Ta'ala tak boleh ambil anak dia? Adakah dia menyangka kalau dia ada kedudukan yang tinggi Allah Ta'ala tak boleh jatuhkan dia? Allah Ta'ala boleh buat apa yang Allah Ta'ala nak. Yaqdira alaihi ahad. Semua kita nak tekankan sini. Ahadun. Ahadun ni apa? Sebab bila sebut ahad ni maksudnya sesiapa kan, ahadun. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala namakan diri dia sebagai ahad. Sebab apa dalam surah Al-Ikhlas pun qul huwallahu ahad, Allah Taala kata aku adalah, katakanlah kepada manusia wahai Muhammad bahawa dialah Allah, iaitu ahad, yang mana Allah ini esa, satu-satunya, tunggal. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata dekat sini ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Adakah dia menyangka benda yang dia rasa dia dapat dengan usaha dia sendiri Allah Taala tak boleh hilangkan dia? Ahad dekat sini adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berbangga dengan dia kata tengok harta aku. Aku boleh gunakan harta aku untuk guna harta aku malal lubada. Ahlak tu maksudnya ahlaka, dia binasakan. Maksudnya dia guna harta dia malal lubada. Mal, harta, lubada, terlalu banyak. Terlalu banyak sampai orang bila tengok kata ini harta ni boleh 7-8 keturunan, harta ni tak habis ni. So dia berbangga dengan dia kata ahlaktu malal lubada. Tengok bagaimana aku guna harta aku. Dia rasa seronok. Sebab apa? Sebab dia, bagi dia rasa ini adalah kerja keras dia, dan dia pun guna harta dia daripada kerja keras. Sebab tengok apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini ialah bagi orang-orang yang rasa bahawa harta ni dia punya, usaha dia, semua dia, bukan daripada Allah Ta'ala, tak teringat langsung pada Allah Ta'ala, maka dia akan guna harta ni pada benda-benda yang dia pun tak tahu ke mana. Duk guna beli benda ni, duk melancong sana, duk guna pada benda-benda yang tawafih, benda yang tak memberi manfaat kepada dia. Yang mana kita tengok kadang-kadang beli rumah sampai 100 juta, beli kenderaan sampai berpuluh-puluh, beribu-ribu, beratus-ratus kenderaan. So bila kita tanya apa fungsi rumah sampai 1 juta, 100 juta, apa fungsi kenderaan sampai 30, 40 biji? Tak ada, melainkan untuk dia tunjuk aku kaya. Itu je. Tak ada lain. Bukannya dia guna kenderaan dia tu untuk bagi orang miskin pakai ke. Rumah dia 100 juta tu dia letak ada kawasan untuk anak yatim ke, gelandangan ke. Tak ada. Memang dia nak tunjuk bahawa dia kaya. Ahlaktu malal lubada. Tengoklah apa dengan benda yang ada pada aku ni, maka Allah Ta'ala fokus dekat sini mal, harta. Sebab kebanyakan orang, kalau orang yang banyak ilmu, dia jarang buat macam tu. Sebab dia tahu ilmu ni lagi banyak dia dapat, dia akan tunduk ke muka bumi. Orang yang berkuasa, dia tak dapat nak tunjukkan sangat kuasa dia. Dia terikat kadang-kadang orang boleh tangkap dia kerana penyalahgunaan kuasa. Tapi harta ni benda yang jelas-jelas milik dia. Kan? Harta jelas-jelas milik kita. Dan kebanyakan manusia dia tertipu dengan harta dia, lalu dia ingat harta ni memang milik dia, sambil dia lupa bahawa sebenarnya yang memiliki harta ni semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila dia berbangga ahlaktu malal lubada, Allah Taala kata ayahsabu an lam yarahu ahad.
Adakah orang ni dia menyangka bila dia berbangga, dia cakap dengan takaburnya, dengan kesombongan dia kerana dia banyak harta, lalu Allah Ta'ala kata, adakah dia menyangka bahawa Tuhan tak melihat dia? Adakah dia menyangka bahawa ahadun, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak melihat dia? Allah Ta'ala tengok setiap perbuatan dia. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala bagi harta kat dia kerana Allah Ta'ala nak dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi harta kepada dia kerana ni, lepas ni datang tuntutan daripada Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala bagi harta yang banyak pada manusia? Kerana Allah Ta'ala nak manusia buat benda ni. Lagi banyak harta, lagi besar tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada dia. Seperti mana orang berilmu juga, lagi banyak ilmu Allah Ta'ala bagi, lagi besar tanggungjawab dia. Lagi tinggi jawatan orang, lagi besar amanah yang dia terpaksa pikul, dia terpaksa tanggung. Begitu juga, lagi banyak harta Allah Ta'ala bagi pada orang, lagi besar tanggungjawab daripada orang. Tapi sayangnya, ramai orang dia terlepas pandang. Bagi dia, bila dia dapat harta, ini milik aku, ikut suka aku, nak buat apa? Okay? Ayah sabu alam yarahu ahad. Kemudian Allah Ta'ala kata, alam naj'al lahu ainain. Bagi orang yang rasa hebat sangat dengan harta yang dia miliki, maka Allah Ta'ala kata, kamu dengan harta kamu tu, cuba kamu bandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Allah Ta'ala bagi alam naj'al lahu ainain. Allah Ta'ala kata, bukankah Tuhan telah bagi kepada dia ainain, dua mata. Dua mata ni cuba kamu tukarkan dua mata ni dengan harta yang kamu dapat. Allah Ta'ala kata, aku ambil mata kamu tapi aku bagi kamu 1 bilion. Siapa nak? So, berapa ramai orang yang sanggup kata, ambil lah mata aku, yang penting aku dapat 1 bilion. Tak ada. Sebab mata ni anugerah dia lebih besar daripada 1 bilion. Lalu Allah Ta'ala kata, apalah sangat harta kamu, aku bagi kamu benda yang lagi besar, iaitu mata kamu, ainain, walisanan wa syafatain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi lidah yang membolehkan kita berkata-kata, bibir yang membolehkan suara-suara, bunyi-bunyi keluar daripada mulut kita. Kamu sanggup tak Allah Ta'ala kata, tutup ni, zip, tapi Allah bagi 1 bilion dengan syarat kamu tak boleh bercakap? Tak ada orang yang sanggup korbankan benda tu. Sebab benda yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala kata, harta ni benda yang tak ada nilai, tapi mata ni benda lagi bernilai yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Apa yang kamu nak takaburkan sangat dengan harta yang banyak ni? Sedangkan benda yang Allah Ta'ala bagi tu jauh lebih bernilai daripada harta yang kamu kumpulkan. Wahadainahun najdain. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, dengan harta yang dia ada, dengan benda yang Allah Ta'ala bagi pada dia, Allah Ta'ala bentangkan kepada dia 2 jalan. Wahadainahun najdain. Orang-orang, fokus ayat ini adalah pada orang-orang kaya yang Allah Ta'ala bagi harta. Okay? Sambungan kepada surah Al-Fajr, di mana dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Manusia yang bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, maka dia kata Allah Ta'ala sedang muliakan dia. Tapi bila Allah Ta'ala tarik, kurangkan nikmat daripada dia, kurangkan harta dia, maka dia kata Rabbi ahanan, Tuhan sedang menghina aku. Lalu kemudian Allah Ta'ala dalam surah Al-Balad, Allah cerita tentang 2 golongan kaya. Yang mana golongan kaya yang pertama ni sombong, lalu dia rasa bahawa harta tu milik dia. Lalu Allah Ta'ala kata wahadainahun najdain. Bagi orang-orang yang penat dalam kehidupan dunia, lalu dia berhasil mendapatkan harta, lalu Allah Ta'ala kata depan dia ada 2 jalan, najdain. An-Najd adalah tempat tinggi, makan murtafi'. Mungkin pernah dengar ada tempat nama Najd dekat Arab Saudi. Najd ni adalah kawasan Najdun, adalah kawasan tanah tinggi. Okey. Mana kita, kalau kita nak pergi kita pergi ke Najd, maksudnya kita sedang naik ke atas, pergi ke kawasan tanah tinggi. Falaqtahamal aqabah. Lalu satu jalan dia adalah jalan dia rasa seronok dengan harta yang dia ada. Lalu dia beli rumah yang banyak, dia guna harta dia untuk benda-benda seperti itu. Tapi Allah Ta'ala kata, kenapalah orang yang kaya-kaya, yang terlampau kaya ni, dia tak nak pergi pada jalan yang satu lagi. Apa jalan satu lagi? Falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tak lalu benda yang Allah Ta'ala minta pada dia? Yang mana dia nampak benda tu bagaikan aqabah, bagaikan halangan dalam hidup dia, bagaikan bebanan dalam hidup dia. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu yang Allah Ta'ala bagi kekayaan, sepatutnya kamu iqtahamal aqabah. Iqtaham maksud dia apa? Kita masuk bila ada pintu, kadang-kadang pintu kita buka pelan-pelan, kita masuk.
Tapi kadang-kadang macam cerita-cerita SWAT ke apa kan, polis bila nak masuk kan, dia tak adalah ketuk pintu bagi salam, Assalamualaikum, buka pintu, tak ada. Dia rempuh. So rempuhan ini nama dia Aqabah. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu yang Allah Ta'ala bagi kekayaan, kenapa kamu anggap benda-benda yang Allah Ta'ala minta kamu buat dengan harta kamu ni sebagai Aqabah? Lalu Allah Ta'ala kata, iqtahim alal Aqabah, pergi langgar Aqabah tu. Allah Ta'ala nak kamu guna harta, Allah Ta'ala bagi harta pada kamu kerana ni tujuan dia ni. Bukan untuk kamu bangga dengan diri kamu, bina istana, bina segala macam benda yang hebat-hebat pada kamu. Sebab tu bila kita tengok sejarah, kita tengok sahabat-sahabat Nabi, kita selalu sebut Nabi, sahabat Nabi semua orang kaya. Nabi kaya. Setiap kali peperangan, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Setiap kali peperangan, Nabi akan dapat 1/5 daripada peperangan, daripada harta rampasan. Daripada ghanimah, Nabi dapat 1/5. Bayangkan, Nabi pergi 76 peperangan. Lebih daripada 70 peperangan. Dan setiap peperangan dapat 1/5. Bayangkan, Nabi kaya ke tak kaya? Nabi kaya. Bahkan ada riwayat-riwayat menceritakan Nabi ada tanah dekat Fadak. Nabi ada tanah, Nabi ada harta, Nabi ada binatang-binatang yang milik Nabi SAW. Tapi soalan dia, pernah tak kita tengok Nabi bina istana untuk Nabi? Pernah tak Nabi, hatta untuk isteri-isteri Nabi SAW, Nabi bina, nah, ni ladang kamu, ini apa, kebun kamu? Tak. Sebab harta yang Allah Ta'ala bagi Nabi tahu apa fungsi dia. Harta yang Allah Ta'ala bagi Abu Bakar As-Siddiq tahu apa fungsi dia. Umar bin Khattab tahu apa fungsi dia. Uthman bin Affan tahu apa fungsi dia. Abdul Rahman bin Auf tahu apa fungsi dia. Az-Zubair bin Al-Awwam tahu apa fungsi dia. Mereka ni semua kaya, manusia yang sangat kaya. Abdul Rahman bin Auf, jangan cerita macam mana dia, orang cerita tentang sejarah, bercerita tentang apa, peti besi dia, bilik emas dia, bilik harta dia. Uthman bin Affan, maksudnya sejarah cerita tentang kafilah yang datang milik Uthman bin Affan. Awaluhu fil Madinah, akhiruhu kharijil Madinah. Depan dia dalam Madinah, tapi belakang dia masih lagi berada di luar kota Madinah. Punya panjang kafilah perdagangan milik Uthman bin Affan. Tapi kita tak pernah dengar bahawa mereka ni hidup dalam kekayaan, dalam istana yang melampau. Kuda mereka ada 100 ekor, unta mereka ada 200 ekor. Sebab mereka tahu harta yang Allah Ta'ala bagi ni ada fungsinya, dan mereka ini hanya diamanahkan untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu, lalu orang yang diberi ilmu diamanahkan untuk sampaikan ilmu. Ada orang-orang Allah Ta'ala bagi fizikal yang kuat, lalu dia diamanahkan untuk melaksanakan tuntutan dia. Dan orang yang Allah Ta'ala bagi harta, dia diamanahkan untuk melaksanakan benda-benda tertentu. Okey, lalu Allah Ta'ala kata falaqtahamal aqabah. Jangan pergi ke arah banggakan diri kamu, seronokkan diri kamu dengan harta dunia, kerana ia akan menyebabkan kamu gagal dalam melaksanakan tanggungjawab ataupun tuntutan terhadap harta kamu. Maka Allah Ta'ala kata iqtahim alal aqabah. Pergilah langgar benda yang kamu rasa beban. Itu yang Allah Ta'ala nak. Apa dia aqabah? Fakku raqabah. Fakku raqabah, fak, benda yang bersambung-sambung. Contoh, kita ada puzzle, lalu kita buka puzzle tu, maka dia jadi fak. Kita buka, ada skru, kita buka skru, jadi fak. Duit kertas sebiji, kita tukar jadi duit shilling, fak. Kita ceraikan dia, kita pecah-pecahkan dia. Itu fak. Fakku raqabah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh belenggu-belenggu yang ada pada manusia pecahkan. Allah Ta'ala suruh bebaskan hamba. Pergi cari hamba-hamba, bebaskan hamba-hamba ni. Zaman sekarang tak ada hamba, tapi ada orang yang seolah-olah diperhambakan. Siapa dia? Orang-orang yang berhutang. Yang berhutang, dan dia berhutang kerana jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak ada kemampuan untuk uruskan kehidupan dia. Ini orang-orang yang dalam raqabah, fir riqab. Hatta dalam asnaf zakat pun ada fir riqab. Bukan hanya hamba, tapi orang-orang yang duduk dalam belenggu yang kesusahan, kesukaran, tak ada pekerjaan. Orang-orang yang nak kahwin susah kerana tak ada duit. Ini orang-orang yang fir riqab. Nak beribadah pada Allah Ta'ala, nak pergi haji tapi tak cukup duit. Lalu orang-orang kaya inilah yang sepatutnya pergi pada orang-orang fir riqab ni dan tolong orang-orang fir riqab. Tolong orang-orang fir riqab. Sebab tu antara cerita yang menarik kita nak ceritakan
seorang lelaki datang pada Syekh Muhammad bin Salih bin Uthaymin. Lalu dia tanya pada rahimahullah ta'ala, dia tanya pada Syekh, wahai Syekh, aku nak kahwin yang kedua. Lalu macam mana cara dia untuk aku kahwin yang kedua? Dia ada harta, lalu dia nak kahwin dengan yang kedua. Lalu Syekh kata pada dia, kalau kau kahwin dengan isteri kedua, maka kau dapat satu pahala di mana kau bantu perempuan tu. Tapi kalau kau guna harta ni, kau kahwinkan orang yang tak mampu nak kahwin, engkau telah membantu dua orang, kata Syekh. Nampak cara nak mengajar orang menguruskan harta. Sebab tu dalam bab-bab pengurusan harta, cuba masukkan sekali nilai-nilai Islamik. Kita duk pengurusan harta, macam mana nak beli saham, macam mana nak kembangkan harta. Tapi kita dalam pengurusan harta jarang bercerita tentang harta ni amanah daripada Allah Ta'ala. Ada tuntutan-tuntutan yang Allah Ta'ala bagi. Bagi kita cukup haul, cukup nisab, bayar zakat tiap-tiap tahun. Itu dia yang kita fikir. Kita tak fikir kenapa Allah Ta'ala bagi harta yang berlambak-lambak pada kita, lebih daripada keperluan kita, lebih daripada keperluan keluarga kita. Tapi setiap orang dia liyunfik dhu sa'atin min sa'atih, berbelanja ikut kemampuan lah. Okay? Bukan maknanya kita kata asal ada harta dia kena keluar, kena infak. Tak, ni Allah Ta'ala cerita kepada orang ghani, yang kaya, sangat-sangat kaya, yang sangat berharta, yang mana dalam kepala dia fikir macam mana nak doublekan harta dia, macam mana nak triplekan harta dia. Allah Ta'ala kata, pergi gunakan harta kamu, ya Allah bagi amanah ni untuk fakku raqabah, pergi lepaskan orang daripada belenggu-belenggu kesusahan. Kalau ada hamba, bebaskan hamba. Kalau ada orang yang tak mampu kahwin, pergi tolong dia kahwin. Kalau ada orang yang tak mampu nak pergi buat haji, pergi tolong dia untuk pergi buat haji. Kalau ada orang yang tak ada pekerjaan, cipta satu pekerjaan bagi pada dia. Kamu simpan banyak-banyak harta untuk apa? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ataupun kamu tengok ada ayam, ada hari-hari yang mana kita tengok orang semua boleh makan, tapi ada waktu-waktu tertentu, waktu kemarau, waktu kesusahan. Ni waktu sekarang ni COVID-19, berapa ramai orang yang susah untuk dapatkan makanan. Lalu Allah Ta'ala kata, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, bagi makan pada orang pada hari-hari yang maja'ah, pada hari-hari yang kelaparan, hari-hari yang tak boleh keluar rumah, pekerjaan tak ada, kepanasan, kemarau, waktu banjir yang sangat dahsyat. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala anjurkan kepada ni, kamu yang kaya, yang sangat banyak harta ni, pergi tolong bagi makan pada orang. Dan Allah Ta'ala fokuskan pada dua golongan. Kita nak tolong siapa kita boleh tolong, tapi Allah Ta'ala fokus pada dua golongan. Yatiman dha maqrabah, yatim, anak-anak yatim, terutama yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Allah Ta'ala kata, kamu yang banyak harta, kamu nak infak pada orang, maka boleh infak pada sesiapa sahaja, tapi pergi cari dulu yang pertama anak-anak yatim. Cari anak-anak yatim, anak-anak yang tak ada bapa yang tanggung mereka. Terutama, maksudnya yang tak ada bapa ni, maksudnya dia tak ada pendapatan, kehidupan dia mungkin kais pagi makan pagi. Itu Alhamdulillah kalau kais pagi makan pagi. Ni kalau kais tak jumpa, itu lagi dahsyat. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang kaya, yang berharta, pergi cari anak yatim. Pergi cari anak yatim dha maqrabah, terutama yang ada qarabah, qarib, dekat dengan kamu. Pergi cari. Kadang-kadang kita fokus pada orang, kita fokus pada orang luar negara. Kita selalu sebut benda tu baik, nak fokus pada Palestin, nak fokus pada Rohingya baik, tapi jangan abaikan yang qarib. Jangan abaikan ahli keluarga. Tengok keluarga kita. Dan qarib ni bukan hanya qarib dari segi silah, dari segi pertalian darah, rahim. Tapi qarib, ada benda-benda yang fi hukmil qarib. Jiran kita, qarib, dekat tempat tinggal dengan kita. Sahabat kita, qarib, dari segi hubungan dia dengan kita. So, tengok pada orang-orang di sekeliling kita. Tengok pada orang sekeliling kita. Siapa yang perlukan, kita bagi pada dia. Kita bantu dia. Setakat mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan untuk kita bantu pada dia. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Ataupun kamu tak jumpa anak yatim, katalah cari anak yatim, semua anak yatim dah ada support. Maksudnya anak yatim yang tak ada anak, sama ada dia dijadikan anak angkat ataupun ada orang kahwin dengan mak dia, maka dia dah tak jadi yatim. Susah nak cari anak yatim sekarang kan, yang tak dibela. Biasa anak yatim ni ramai orang jaga. Tapi au miskinan dha matrabah, tak jumpa anak yatim, pergi cari dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang Allah Ta'ala kata dha matrabah, kamu tengok pakaian dia penuh dengan turab, penuh dengan tanah. Sebab apa tanah? Sebab kefakiran dia. Kefakiran dia, tak mampu nak tukar baju, tak mampu nak cuci baju.
matrabah, dia hidup dengan bekerja sana, kais sana sampai berpasir, bertanah dia punya pakaian dia. Dan Allah Ta'ala sebut, dan kita tiap-tiap pada mana-mana zaman pun kita akan jumpa miskin bentuk yang sama, di mana pakaian mereka compang-camping, pakaian mereka tak teratur. Maka ini tanda kemiskinan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan Allah Taala kata, kamu yang banyak harta, yang terlalu kaya ni, pergi bantu mereka. Allah Ta'ala bagi harta pada kamu untuk tolong mereka, bukan hanya untuk keluarkan zakat fitrah bila masuk Ramadan, bila nak masuk solat hari raya, ataupun keluarkan 2.5%. Itu ya tuntutan wajib Allah Ta'ala minta pada kamu. Tapi baki harta kamu, kamu ingat Allah Ta'ala tak tanya ke apa kamu buat dengan harta kamu? Allah Ta'ala akan tanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Allah Ta'ala akan tanya, harta kamu tu kamu dapat daripada mana? Dan kemudian bila kamu dah dapat, kamu guna untuk apa harta kamu? So Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita pada setiap harta kita. Sebab tu ini tuntutan Allah Ta'ala. Pergi tolong orang-orang yang susah, orang-orang yang sesat jalan, orang-orang yang belajar, yang perlukan dana untuk teruskan pengajian dia, orang yang perlukan pertolongan untuk teruskan kehidupan dia. Mereka ni perlukan pertolongan. Macam mana kita boleh berbangga boleh kata tiap-tiap tahun keluar dalam paper, gaji CEO ni 72 juta setahun. Ni dalam keadaan ada orang nak dapat 72 sen sehari pun susah. Nak dapat 72 sen sehari pun susah. Rasa macam mana Allah Ta'ala akan nilai dan hisap kita di akhirat nanti, dalam keadaan kalau kita duk berbangga dengan harta yang banyak, dalam keadaan kiri dan kanan kita ada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Dan Allah Ta'ala kata, ada di kalangan orang kaya ni, yang mana mereka ni dari kalangan orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kaya yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bukan hanya membantu orang-orang miskin. Sebab bantu orang miskin, orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim. Ada kan hatta kalau kita tengok NGO bagi yang bukan Islam ni lebih berfungsi daripada kita yang faham tentang agama ni, daripada kita yang beragama dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu orang yang beriman, yang kaya, dan kemudian kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara ciri kamu beriman pada Allah Ta'ala ialah bila nak bagi bantuan pada orang, bukan dia buat seorang-seorang, tapi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Dia ajak ramai-ramai orang, dia kumpulkan kawan-kawan dia yang kaya-kaya juga, lalu mari kita watawasau bis sabr, kita bersabar dalam mengeluarkan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Yalah, kita kumpul harta, tiba-tiba nak keluarkan harta yang kita rasa kita kumpul, dia memerlukan mujahadah nak keluarkan harta kita. Kalau keluar RM1-2, mungkin semua orang boleh keluar RM1-2. Tapi kalau daripada 1,000 harta kita nak bawa keluar 500, 10 kali kita fikir. Separuh daripada harta kita. Kalau orang yang ada 100 juta dan dia tak perlukan pun 100 juta, tapi kalau dia nak bawa keluar 50 juta, rasanya berapa lama dia nak fikir untuk dia bawa keluar 50 juta. Sedangkan dia tak perlu pun 50 juta tu. Dia 50 juta yang dia ada tu dah cukup dah, tapi dia tak perlukan. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu yang kaya dan kamu nak buktikan bahawa kamu kaya yang beriman pada Allah Ta'ala, ajaklah kawan-kawan kamu watawasau bis sabr watawasau bil marhamah, saling berpesan-pesan agar kita bersabar dalam keluarkan harta kita, dan berpesan-pesan agar jaga rahim. Tengok orang sekeliling kita, kita bantu dia, biar dia dapat rasa rahim, kasih sayang. Bila dia dapat rasa kasih sayang, dia dapat rasa kita ni menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan dia, walaupun hanya dengan harta kita. Kita tak ambil dia jadi anak ke, jadi isteri ke, tapi dengan bantuan kita tu, dia rasa kita ni ada hubungan kekeluargaan dengan dia. Itu yang Allah Ta'ala nak kita guna dengan harta kita. Tak kira lah banyak mana Allah Ta'ala bagi, selagi mana ada lebihan pada harta kita, selagi mana kita boleh bantu orang, maka kita bantulah orang dengan harta yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Ulaika ashabul maimanah. Lalu hasilnya bagi orang-orang kaya yang memilih jalan ini, tadi najdain, ada najd, jalan yang membawa kepada seronok dengan diri sendiri, bina kekayaan untuk diri sendiri, rumah yang mahal, kereta yang berlambak-lambak, isteri yang banyak. So ada yang pilih jalan tu, dan ada yang pilih jalan untuk mengorbankan hartanya jalan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, ulaika ashabul maimanah. Mereka inilah sebenarnya jalan ke kanan, iaitu jalan yang menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Ada pun orang-orang yang pilih untuk kufur, dengan erti kata kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, tidak menisbahkan nikmat ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rasa dia yang dapatkan harta tu, ataupun bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tuntutan, maka dia rasa ini harta aku, kenapa pula aku nak kena keluarkan. Ini kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kufur pada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya. Ulaika alladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Maka mereka inilah syu'um, benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak elok. Mereka lah pemilik-pemilik benda yang buruk. Antara benda yang paling buruk adalah azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Lalu apabila mereka gagal apabila berdepan dengan Allah Ta'ala tanya tentang harta mereka, lalu apabila mereka gagal untuk jawab, maka sesungguhnya mereka layak untuk berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alaihim narum muqsadah, dan bagi mereka nar, api yang muqsadah, yang sampai kepada yang api yang membakar bukan hanya pada luaran, tapi juga sampai ke dalam hati, kerana dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka ni. Ingat macam mana Allah Ta'ala cerita kepada inna kathiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mengumpulkan harta emas dan perak, kemudian dia tak infakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, berilah berita gembira kepada dia bahawa mereka ni akan kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala perli mereka, berilah berita gembira bahawa mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Apa azab dia? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu harta-harta yang mereka tinggalkan tu Allah Ta'ala akan leburkan dalam api neraka, dan kemudian Allah Ta'ala akan setrikakan dekat dahi mereka. Allah Ta'ala akan setrikakan dekat bahagian tepi badan mereka, dan Allah Ta'ala akan setrikakan di wadhuhuruhum, bahagian belakang mereka. Dan Allah Ta'ala kata, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ini harta yang kamu kumpulkan untuk kepentingan diri kamu sendiri, maka rasalah hari ini nak sangat harta ni, Allah Ta'ala bagi, tapi dalam keadaan azab. Lalu sebelum Allah Ta'ala bagi kita dalam keadaan azab, siapa-siapa yang ada harta kekayaan yang lebih daripada kemampuan dia, Allah Ta'ala ada tuntutan terhadap harta kamu, maka berilah, laksanakanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada kita. Lalu sama-sama kita tengok diri kita, tepuk dada kita, tanya iman kita, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, terutama dari segi harta. Apa yang kita buat dengan harta kita? Apa yang kita buat dengan harta kita? Adakah kita dah simpan untuk keseronokan diri kita, ataupun kita fikirkan akhirat kita nanti, kita fikirkan keredaan Allah Ta'ala, kita fikirkan tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Masing-masing tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kita tangguhkan dulu pada hari ini dengan berakhirnya surah Al-Balad. Kita tangguhkan dulu pada hari ini apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri, maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.